A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar yang dapat siapkan tugasan yang saya bagi. Jadi file yang saya baru bagi tadi dekat dalam WhatsApp tadi, personal. Okey, saya akan bagi secara sambungan lah. Macam sebelum ni ada 4 page. Kali ni page yang kelima dia sambungan dia. Jadi siapa yang dapat tu boleh compile terus lah. Ni nota dia ada example 4 dan seterusnya. Tapi hari ni kita nak belajar topik baru iaitu melibatkan kuadratik perdana. Nanti kita akan tengok macam mana kuadratik perdana. Okey, tapi sebelum tu berkenaan dengan tugasan, siapa yang dah hantar tu mostly betul, cumanya Syahid hantar tadi tu ada sedikit kecuaian, maksudnya ada yang terlupa nak letak something. Okey, persamaan fraction ni kena salin balik. So kita tuliskan 2 per X tambah 1. So B ni kosong tak perlu tulis lah sebab dia nilai dia kosong. Jadi kita ada satu pecahan sahaja. Kita ada 2 per X tambah 1. Okey, itu sahaja jawapan dia. Okey, yang lain betul lah, tak ada masalah. Alright. So untuk pembelajaran kita yang hari ni, jadi kita lihat example 4 ni adalah contoh yang sama seperti minggu lepas kita belajar iaitu linear factor ataupun faktor linear. Jadi cuma soalan ni diberikan dalam ungkapan kuadratik. Okey, ini diberi dalam bentuk ungkapan kuadratik. Biasanya kan kalau kita cuba revision balik lah daripada soalan yang lepas, kita pun ada satu ungkapan kuadratik daripada example 1. Cumanya ungkapan kuadratik ni lengkap dalam bentuk ARM. Dia ada nilai A, dia ada nilai B, dia ada nilai C. Tapi kalau yang soalan example 4 ni, beza dia ni je lah. Dia tak ada nilai B. Dia ada X kuasa 2 dengan nombor pemalas sahaja. Maksudnya tengah-tengah tu tak ada nilai. Kosong. Tapi dia masih lagi ungkapan kuadratik. Kita boleh gunakan kaedah faktor menggunakan EQN. Okey, kita EQN. So kat sini kalau kita lihat nilai A dia adalah 1 sebab 1x kuasa 2. So kita pun tekan 1 dan B dia tak ada nilai. Maksudnya X tu tak ada lah, kosong. C ialah negatif 9. Okey, C bermaksud pemalar. Jadi kita pun dapat X tambah 3 dengan X tolak 3. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk faktor. Jadi kita pun tulis macam ni lah. Okey, kita dah faktorkan, kita dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3 kan. Kita pun ubah dalam bentuk faktor, kita tukarkan X tolak 3 dan X tambah 3. Kita ubahkan je, ubah simbol lah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi kita pun letak kat bawah ni, kita faktorkan dia, kita buat dalam bentuk linear faktor. Atas dia tak perlu ubah lah. Dan cara dia sama seperti minggu lepas, kita gunakan rumus yang ada dalam soalan ni. Okey, rumus tu saya dah bagi, Rozairi dah bagi. Okey, jadi kita pun boleh gunakan rumus yang Rozairi bagi itulah. Okey. So rumus yang sama, A campur B. Kalau linear factor ni ada 3, dia akan jadi C lah. Kalau ada 4, dia akan jadi D. Ikut bergantung kepada berapa banyak bilangan faktor yang ada dalam ni. Kalau dia ada 2 faktor macam ni, maksudnya A dengan B lah. Jadi kita pun asingkan faktor-faktor tersebut. A ambil faktor kiri, B ambil faktor kanan. Dan cara penyelesaian dia sama seperti apa yang saya terangkan minggu lepas. Okey, kita darab silang. Okey, darab silang. So A sama dengan X darab darab dengan X tambah 3 ni. Kita tak payah kembangkan lah, kita just rapatkan sahaja.
Kemudian B darab silang dengan X negatif 3. So dia rapatkan sahaja, tak perlu kembangkan. Kemudian bawah ni adalah darab tegak. Okey, darab tegak bawah. So kita rapatkan sahaja dia punya pecahan ni. Okey, kita buat macam ni lah bentuk dia. Okey, X tolak 3, X tambah 3 dalam bentuk yang rapat. Okey, kemudian kita potongkan pecahan-pecahan yang sama di bawah. Okey, pecahan yang sama di bawah kita potong sahaja. Jadi kita akan dapat atas sahajalah nilai pecahan bahagian atas. Iaitu 3 samakan dengan AX tambah 3 campur BX tolak 3. Kat sini kita pun gunakan kaedah faktor tadi. Nilai-nilai dia adalah X sama dengan negatif 3 dan X ialah 3. Ni typo sebenarnya. Bukan negatif 3 tapi 3. Okay, ni kena betulkan balik lah ni typo Okay. So kalau kita lihat kat sini, kita gantikan 3, negatif 3 kita dapat A tu kosong lah sebab negatif 3 campur 3 kosong. Dan negatif 3 tolak 3 akan dapat negatif 6. So B adalah negatif 1/2. Ni pengiraan biasalah. Okay, ni saya explain secara straight saja sebab kita dah faham. Okay, next. Benda yang sama ni positif 3 ni kalau boleh betulkan. So 3 campur 3 sama dengan 6. Okay, manakala 3 tolak 3 sama dengan kosong. Jadi B akan mati. Yang mati saya highlight lah. Okay, yang mati ni saya highlight. Okay. Kemudian 6A sebab 6 darab dengan A dan kita cari nilai A sama dengan 3/6 kecilkan dapat 1/2. Jadi kita dapat nilai A sama dengan 1/2 dan B sama dengan negatif 1/2. Kita sumbatkan masuk dalam rumus tadi, A sama dengan 1/2, so 1 letak atas, 2 letak bawah. Okay, positif akan jadi negatif sebab kita tengok jawapan B adalah negatif. So terus dia tulis tolak. Tak perlu buat kurungan just terus dia tulis tolak. Sebab positif jumpa negatif dapat negatif. So negatif 1/2. Okay. Jadi pecahan kalau 1 kat atas, letak nombor 1 kat atas. Kalau 2 kat bawah, letak 2 dekat bawah. Dia jadi senanglah proper jadi macam ni. Proper. Okay, so yang ini example 4 ni take note sahaja, kita buat revision. Jadi kita akan go through kepada inilah yang kita nak tekankan. Apa dia? Denominator with prime quadratic factors. Okay. Denominator maksudnya pembawah. Prime quadratic factors. Apa maksud prime quadratic factors? Prime quadratic factors bermaksud kalau kita EQN, kan? Kita EQN yang kuadratik ni, dia akan dapat nilai kompleks. Apa tu nilai kompleks? So EQN dulu baru nampak. Okay, kita nampakkan EQN dulu. So A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 1. Okay. So lihat jawapan dia. Okay, lihat jawapan dia. Kompleks maksudnya, kalau awak perasan dekat kalkulator masing-masing akan ada huruf R dekat atas. Okay, R dekat atas maksudnya kompleks. Okay, kompleks. So kalau kita anggap jawapan yang ada huruf-huruf kecil seperti I ataupun seperti R, dia ada dua benda kompleks dengan khayalan. Khayalan dengan kompleks. Tapi kalau kompleks ni bentuk R. Okay, so kalau ada benda-benda macam ni maksudnya prime quadratic factors. Jadi kita tak boleh gunakan kaedah yang belajar minggu lepas. Tak boleh tak boleh. Kena gunakan kaedah baru. Nanti kita belajar kaedah barulah. Lagi satu contoh kalau kita EQN nilai ni, nilai example 2 ni, kita tengok example 2 punya kuadratik, X kuasa 2 tambah 1 ni. So kita pun EQN dia. 1, B kosong, C 1. Ni bentuk kedua kita EQN dia, kita dapat satu huruf yang kecil sangat. Huruf yang kecil sangat, huruf dia huruf I. So huruf I ni maksudnya punca khayalan. Khayalan. Susah betul nak sebut. Okey, punca khayalan
di mana kedua-dua punca tadi tu, bentuk 1 dengan bentuk 2 ni merupakan tidak mempunyai punca. Okey, tidak mempunyai punca. Belajar kan kuadratik kan. Sekejap kita buat catatan sikit lah kat sini. Okey. So kalau ada huruf R, okey, huruf R macam ni kan, huruf R menunjuk I ni, okey, maksudnya punca kompleks. Ini maksudnya punca kompleks. Kalau ada huruf I kecil, okay, huruf I macam ni kan. Kalau ada huruf I, maksudnya punca khayalan. Okay, masuk kedua-dua ni, punca kompleks dengan punca khayalan ni, kedua-duanya tidak mempunyai punca ataupun tidak mempunyai pintasan X. Okay, tidak mempunyai pintasan X. Contoh graf, okay, graf kuadratik, kita ada paksi X, paksi Y. Ini contoh graf. Tiada pintasan X. Tiada pintasan X. Tiada pintasan X ataupun tak langgar langsung pada paksi X. Dia terbang gitu je. Grafnya terbang. Jadi maksudnya inilah tidak mempunyai punca. Okey, tidak mempunyai pintasan X ataupun tidak mempunyai punca. Jadi kedua-dua ni kita tidak boleh gunakan rumus A campur B. Okey, tak boleh langsung, diharamkan. Kenapa? Ada sebab dia lah kenapa. Memang tak boleh So kita kena gunakan rumus yang baru. Okey, rumus yang baru iaitu A per dengan pecahan. Okey, pecahan ni something lah, X campur 1 lah contoh campur dengan B X tambah C. Dia jadi macam ni sikit. So dia akan jadi X tambah 1 something lah. Oops. Kita tengok balik. Okay, minta maaf. Dia jadi something pecahan lah. Okay, kita just anggap sahaja dia adalah pecahan. Ni. Apa? Faktor lah dalam bentuk faktor kuadratik ni. Ni contoh Rumus dia lah, rumus contoh. Dia tak boleh gunakan A campur B campur C, tak boleh Dia kena buat A campur BX tambah C dalam bentuk dua pecahan. Dia sangat susah hari ni punya tajuk sangat susah. Sebab yang ni memerlukan betul-betul kefahaman ni lah ungkapan kena betul-betul fahamkan ungkapan. Jadi kena bagi tumpuan lah. Okay, so kita tengok kepada example 1. Okay, kita tengok kepada example 1. Panjang kan? So kenapa panjang? Sebab dia kompleks, sangat susah. So kita baca soalan dia. Okay, example 1. Express this fraction in partial fractions. Ungkapkan pecahan ini ke dalam pecahan separa. Jadi, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat gunakan rumus yang diberi. Okey, kita kena pecahkan kepada dua pecahan. Ni salin dululah soalan dia macam ni. Okey, kita pun ubahkan dalam bentuk dua pecahan seperti atas ni lah. A, bawah dia pecahan pertama, kemudian tambah dengan BX tambah C. Kita kena buat macam tu. So kita pun tulis A perkan dengan X tambah 2 tambah 2 sebab yang ni bawah dia belah kiri ni tambah 2. Okay, dia ikutlah kalau kiri-kiri lah, kalau kanan-kanan lah, bergantung. Cumanya kalau kita tengok kat sini kan, biasanya BX tambah C ni dia akan ambil yang prime kuadratik lah. Okay, dia akan ambil yang prime kuadratik. Dia tak boleh katakan A sama dengan, A per dengan
X kuasa 2 tolak X tambah 1. Dia tak boleh buat macam tu salah. Dia kena pastikan dia punya pecahan tu, kalau bawah dia prime quadratic factors, atas dia kena BX tambah C. Contohnya macam ni lah. Okay, ni kita buat catatan sikit Yang ni, bawah ni adalah prime quadratic factors. Kita kena pastikan bentuk dia seperti BX tambah C lah. Tak boleh buat satu huruf sahaja, kena buat macam ni, BX tambah C. Kalau yang bawah ni prime quadratic factors, yang atas pun kena BX tambah C juga kena buat macam tu. Ataupun AX tambah B lah, ikut pada huruf. Nanti kita buat pelan-pelan lah. Ni kita tengok dulu soalan dia, kita ikut flow dia macam mana lah. Oops, selang sikit kita bagi ruang. Okay, cara yang sama macam yang kita belajar minggu lepas. Kita kena darab silang. Okay, kita kena darab silang, bermaksud A ni akan darabkan dengan denominator sebelah. A akan darab dengan denominator sebelah. Jadi kita pun tulis A kali dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1. Okay, A kali dengan denominator sebelah ni. Okay, perkan dengan bawah dia X tambah 2 kalikan dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1. Sebab bawah ni maksudnya darab tegak. Dia darab tegak lah. Untuk denominator darab tegak sahaja. Okay, seterusnya BX tambah C, kita kena buat kurungan lah sebab kita tak nak dia terasing kita kena jadikan dia kurungan. BX tambah C, kita kurungkan dia akan darabkan dengan silang lah, dia akan darabkan dengan denominator sebelah, iaitu X campur 2. Kita pun buat kurungan X campur 2. Lepas tu bawah dia samakan je. Kita just rapatkan sahaja. X campur 2. X kuasa 2 tolak X tambah 1. Okay. Bila kita dah buat macam ni kan, kita dah darabkan silang, kita dah darabkan dengan yang bawah, kita dapat bawah dia sama tau. Kita dapat X tambah 2. Okay, kita dapat semua ni sama. So, kita boleh potong bawah ni. Okay, kita boleh potong bawah ni sebab sama kita boleh potong sebab dia sama. Untuk penjelasan, sebenarnya benda ni akan jadi darab tau. So, dia akan bawa ke sebelah, dia akan darabkan dengan semua ni. Jadi, sama je cara dia. Cumanya saya ajar lebih senang, potong sahaja yang sama bawah. Potong yang sama bawah sahaja. Jadi, bila kita dah potong, kita akan dapat yang ni lah. Kita akan dapat hilang pecahan tu. Kita akan dapat macam ni. 3X campur 4 samakan dengan yang lain tinggal apa? X kuasa 2 tolak X tambah 1. Kemudian campur dengan campurkan dengan BX tambah C kali dengan X tambah 2. Okay, dia jadi macam ni lah. Maksudnya apa ni? Hilanglah pecahan bawah tu. Dia tinggal yang atas sahaja. Cara yang sama kita belajar, kita kena cari faktor yang linear. Okay, faktor yang linear.
faktor yang linear ada dua. Sorry. Sekejap linear faktor ada satu linear faktor ada satu. Sepatutnya yang inilah yang kita boleh nampak X campur 2. Hanya itu sahaja linear faktor. Yang ini bukan linear faktor. Yang ni bukan Yang ini adalah prime kuadratik faktor. Kita tak nak yang ni. No jangan guna yang ni. Kita gunakan linear factor yang ni. Linear factor. Jadi, bila kita gunakan linear factor, samalah macam kita guna minggu lepas. Macam mana nak jadikan nilai dalam ni kosong. So, berapakah nilai X ni? Jadi, cuba bagi tahu berapa nilai X ni. Negatif 2. Okey, negatif 2 Sebab negatif 2 campur 2 akan dapat kosong. Jadi, kita pun buat macam biasa. Jika X sama dengan kosong. Jika X sama dengan negatif 2. Jika X sama dengan negatif 2. Jadi kita gantikan sahaja dalam semua ni. Yang kita tahu memang yang sebelah ni memang matilah sebab apabila BX tambah C darab dengan kosong, maka kosonglah jawapan dia kan. Jadi tak payah kira yang tu. Kita ambil yang depan ni sahaja. Kita ambil 3 kali dengan negatif 2. Kita guna warna lain lah. Satu warna je sakit mata. 3 kali negatif 2 tambah 4 samakan dengan A. Ni gantikanlah. Negatif 2 kuasa 2 berapa? Kan? Kemudian tolak dengan negatif 2. Okey, kemudian kita tambah dengan 1. Yang ni akan jadi kosong lah sebabnya linear faktor tu dapat kosong. Jadi apa-apa darab kosong akan dapat kosong. So mati dia terus BX tambah C tu. So kita pun kira lah macam biasa. 3 kali negatif 2 dapat negatif 6. Negatif 6 campur 4 dapat negatif 2. Okey, kemudian A kali dengan negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 campur 2, 6 campur 1, 7. Okey, ni tekan kalkulator pun boleh. Kita ambil kalkulator. Kita kira lah. Negatif 2 kuasa 2 tambah, tolak dengan negatif 2 tambah 1. Gantikan sahaja dalam persamaan tu. Dalam prime quadratic factor tu. Tekan je macam ni. Kemudian kita akan dapat 7. So A sama dengan, dalam kurungan ni sama dengan 7. So 7A sama dengan negatif 2 kan. So cari nilai A. A sama dengan negatif 2/7. Dia jadi macam ni lah. A sama dengan negatif 2/7. Okay, cara dia sama je macam kita belajar minggu lepas. Syarat dia satu awak kena faham. Syarat dia macam mana nak tahu bila nak kena guna ni. Bila adanya linear factor baru boleh guna. Kalau tak ada tak boleh guna. Contohnya prime quadratic factor tak boleh tak boleh. Tapi kalau linear factor ada, yes, boleh guna. Okay, boleh guna cara ni lah. Jika apa, maka awak gantikan sahaja. Jika X sama dengan berapa, awak gantikan sahaja dalam persamaan tu lah. Okey, ini adalah fasa pertama yang kita belajar pada minggu lepas. Dan sekarang kita akan lihat. Ni saya kena padam balik contengan ni sebab nampak buruk. Sekejap Oops. Okey. Yang ini untuk yang linear factor Ni untuk linear factor.
So awak boleh catatlah kat sini. Linear factor. Okay. So kita sambung lagi. Untuk prime quadratic factor ni pula, macam mana kita nak buat? Sebabkan dia ada x kuasa 2, negatif x dengan tambah 1, lepas tu kita ada bx tambah c kan. Cara dia adalah kita kena kembangkan. Ni yang sakit ni nak kena kembangkan ni. Okay, kita kembangkanlah cantik-cantik So kita salin 3x tambah 4. Okay, so kembangkan. A kali dengan x kuasa 2 berapa? So dapat A x kuasa 2. Okay, kemudian A kali dengan negatif x dapat negatif AX. Maksudnya A kali X dapat AX. Negatif jumpa positif dapat negatif. Tu maksud dia lah. A kali dengan 1 dapat positif A. Banyak sangat huruf A kan? Biar je. Kemudian seterusnya yang kita tengok kat sini, BX. BX kembangkan dengan yang sebelah dia lah. Okay, kita akan darabkan dengan X. So dia dapat BX kuasa 2. Sebab apa? Sebab X kali dengan X akan dapat X power of 2 ataupun X kuasa 2. So kita pun tulislah B X kuasa 2. Okay. Kemudian lepas kita dah darab yang sebelah ni, kita kena lompat yang sebelah pula. Maksudnya kita kena kalikan dengan 2 lah. BX kali dengan 2. So BX kali dengan 2 akan dapat 2BX. 2BX 2BX. Okay, next kita tengok C kali dengan X pula. C kali dengan X dapat CX. Kemudian kita kali dengan sebelah dia pula, lompat. C kali dengan 2 akan dapat 2C. Ingat huruf kali dengan nombor akan dapat gabungan sahaja. Maksudnya rapatkan sahaja. Oops. Okey, panjang kan? Okay, equating of coefficient x power of 2. Maksudnya kalau awak lihat kat sini, nota yang saya bagi ni kan. Equating coefficient of x power of 2. Maksudnya bandingkan x kuasa 2 tadi tu. Sebab kita nak tengok prime quadratic factor. Jadi kita pun bandingkan x kuasa 2. Okey, bandingkan x kuasa 2 maksudnya kalau awak lihat dekat kiri ni, dekat belah kiri belah kiri dengan belah kanan. Belah kanan ni panjang. Okay. Dekat belah kiri ada tak x kuasa 2? Tak ada. Tak ada kan? Nampak jelas tak ada. So kita tulis kosong. Sebab tak ada, nothing. Dia jadi kosong. Kemudian kita lihat pula belah kanan ni. Belah kanan ni x kuasa 2 kita bandingkan. Yang mana ada x kuasa 2? Kita ada nampak AX kuasa 2. Kita ada nampak BX kuasa 2. Lepas tu kita tak nampak lagi dah. Maksudnya ada 2 je lah. So kita samakan dengan AX kuasa 2. Okay. Kemudian kita ada BX kuasa 2. BX kuasa ni positif positif. Simbol dia mesti positif sebab ikutlah simbol dia. So kita ambil sekali dengan simbol dia. Ni, kita ambil sekali dengan simbol dia, dia jadi positif BX kuasa 2. Okay. Lepas tu buang je X kuasa 2 ni. Buang je X kuasa 2 ni. So tinggallah kosong sama dengan A campur B. Okay, kosong sama dengan A campur B. Sebab kita nak bandingkan unsur-unsur dalam X kuasa 2. Okay, unsur-unsur tu maksudnya nombor-nombor lah yang ada. Kalau X kuasa 2 tu nombor dia apa? Kita bandingkan. So awak gantikan je nilai A dalam persamaan tadi.
So kosong samakan dengan negatif 2/7. Gantikan A ni negatif 2/7 campur B. So pindahkan je negatif ni jadi positif lah. Dia jadi negatif jadi positif Negatif jadi positif. So B ialah 2/7. Itu maksudnya equating coefficient of x power of 2 ataupun dalam bahasa Melayu dia bandingkan perkali x kuasa 2. Perkali tu maksudnya unsur dia lah. Bandingkan perkali x kuasa 2. Tapi kat sini kan dia belum tamat cerita lagi sebabnya dia ada sambungan. Dia ada adik dia sendiri. Siapa adik dia? Okay, adik dia adalah bandingkan pemala. Bandingkan pemala. Apa maksud pemala? Okay, pemala dalam bahasa Inggeris adalah constant. Yang dijelaskan constant tu adalah sesuatu yang tidak ada huruf X. Sesuatu yang tidak langsung ada huruf X. Maksudnya tidak ada pemboleh ubah. Hanya pemala sahaja. Kan kalau kita belajar kuadratik kan, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong kan. Pemala dia huruf C. Kenapa huruf C? Sebab apa? Sebab dia tak ada langsung pemboleh ubah X tu. Jadi itu kita panggil dia sebagai pemala. Jadi kalau berdasarkan persamaan yang panjang ni, antara yang belah kiri dengan belah kanan, okay, kita tengok belah kiri dulu 3x tambah 4, siapa pemala? Empat kan? Sebab nombor 4 tu tak ada huruf X. Jadi kita pun tulis 4. Kita kena tulis dululah belah kiri. Kita tulis belah kiri 4. Okay, next. Belah kanan. Okay. AX kuasa 2 bukan pemala. Okay, bukan Negatif AX bukan pemala sebab ada huruf X. Selagi jumpa huruf X, jangan ambil. A tak ada huruf X. So A ambil. Okay, A ambil sebab dia tak ada huruf X. Kemudian BX kuasa 2 ada huruf X. So jangan ambil. 2BX ada huruf X. Jangan ambil. CS ada huruf X. Jangan ambil. 2C tak ada huruf X. Ambil. Jadi yang dua ni sahaja. A dan 2C. Ambil yang tu je lah. So kita pun tulis. Kat sini. 4 sama dengan A campur 2C. Dia jadi macam ni. Pemala maksud dia huruf sahaja. Nombor sahaja yang tiada huruf X. So kita pun carilah. Gantikan A dengan negatif 2/7. A negatif 2/7. Cari nilai C. Pindahkan 2/7 ni jadi positif. Okay. Negatif 2/7. Negatif tukar jadi positif. So kita pun kira menggunakan kalkulator. 4 campur 2/7. Kita dapat. Tukarkan pecahan tak wajar dapat 30/7 lah. Okay, tukarkan improper fraction ataupun pecahan tak wajar. Shift pecahan dapat 30/7. Okay, so cari nilai C. Pindahkan 2 jadi bahagi. So C sama dengan 30/7 bahagi 2. C sama dengan berapa? 15 15/7. Okay, kalau tekan bahagi 2 ni dapat
inilah shift pecahan 15/7. Jadi kita dapat tiga-tiga. Kita dapat nilai A, kita dapat nilai B, kita dapat nilai C. Okey, jadi kita pun masukkan dalam rumus yang tadi kita buat A campur BX tambah C ni Kita masukkan dalam rumus ni. Sekejap Okay, so kita pun gantikan A dengan nilai dia lah. Okay, A adalah negatif 2/7. Okay, negatif 2/7. Jadi ingat yang mana pecahan belah atas, kita tulis atas. So kita pun tulis negatif 2. Negatif 2/7. Macam ni lah cara penulisan dia. Negatif 2/7. Okay, kemudian BX ni, okay, B ni kita tengok nilai B adalah 2/7. Okay ni nilai B kat belah kiri ni. So kita pun tulis 2x/7. 2/7 lah maksudnya. Okay, 2/7. Kemudian C adalah 15/7. So 15/7. Cuba tekan pula. Cuba tuliskan macam mana nak tulis. Dia akan jadi 15/7. Dan 7 ni ditulis sekali sebab nombornya sama. Okay, nombornya sama dalam satu pecahan. Apa jadi kalau nombor dia tak sama? Macam mana nak buat? Cuba kalau 15/14. Tiba-tiba lah kan? 15/14. So macam mana dia kena samakan pecahan lah. Dia kena pastikan yang 2 ni darab dengan 2 supaya 7 ni dapat darab dengan 2 dapat 14. Contohnya kan, kalau contohnya kita punya pecahan tu 15/7, kalau pecahan kita 15/14, contoh. So, kalau nak pastikan 2/7 ni sama dengan yang pecahan bawah ni, kena kali 2 lah. Okey, kali 2 supaya dia dapat 4/14. Nanti jawapan dia akan jadi 4x/14 campur 15. Dia jadi macam tu lah contohnya. Dia kena pastikan bawah pecahan tu sama. Okey, dia kena pastikan bawah pecahan tu sama. So kalau sebabkan bawah dia dah sama, bawah dia denominator dia 7 sama kan. So tak payahlah darab. Kita biarkan kekal sahaja. Okay. Ingat kalau kaedah linear faktor kita tak perlu bandingkan. Kita cari macam yang kita belajar minggu lepas. Okay, yang ni guna kaedah jika X sama dengan berapa lah. Tapi bila kita dah masuk tajuk baru, tajuk denominator with quadratic prime kan. Prime quadratic factors tu kena gunakan dua kaedah wajib. Dua kaedah wajib ni maksudnya bandingkan X kuasa 2 dengan bandingkan pemala. Okey, jadi jawapan kita akan dapat seperti inilah. Negatif 2/7 X tambah 2 campur 2X tambah 5/7 dalam kurungan X kuasa 2 tolak X tambah 1 seperti dalam nota yang saya bagi. Okey, nampak cantik je susun macam ni. Okay, so kalau perasan dekat dalam nota ni warna merah maksudnya equating coefficient of X power of 2 dan warna hijau ni maksudnya pemala constants. Okay, pemala yang tiada huruf X. Jadi harapnya fahamlah kalau tengok warna kat sini. Yang mana yang linear factor tu yang warna biru ni maksudnya kita gantikanlah nilai X tu dengan warna biru ni. Jadi semua warna ni main peranan. Okay. So itu contoh pertama.
Masa pun dah 90 minit dah. Lama juga Dekat 40 minit. Kita ada lagi satu contoh. Cukup lah, lepas tu habis. Setakat ni okey tak? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Faham Alright. So ambil masa 10-20 saat untuk kita refresh kejap minda kita. Dan saya bagi awak tenung sikit lah soalan ni. Okay. Sekejap kita nak semak sikit soalan lain. Rasanya sama je kot. Okay, example tu kita ambil soalan dia, kita pun buat lah sama-sama. Okay, example tu, express these fractions in partial fractions. Okay, tukarkan pecahan tersebut ke dalam pecahan separa. Okay, seperti biasa kita menggunakan rumus prime quadratic factors, iaitu ni kita salin dululah 2x tambah 2x tolak 1, kemudian x tambah 2, x kuasa 2 tambah 1. Oops. Okay. Kemudian kita pecahkan kepada dua pecahan. First, bawah ni kita nampak x tambah 2. So yang mana sesuai? Adakah A ataupun A x tambah B? Jadi kita pun faham yang paling sesuai adalah A sahaja. Sebabnya dia adalah linear factor. Okay, dia adalah linear factor. Jadi kita gunakan A sahaja. Tapi kalau depan dia bermula dengan x kuasa 2 tambah 1, kita kena buat AX tambah B. Contohnya tiba-tiba lah soalan ni dia twist. Dia cakap pecahan yang pertama tu x kuasa 2 tambah 1. Ni contoh soalan dia jadi kita kena mulakan macam ni dulu. Baru kita buat C per dengan x tambah 2. Dia jadi macam terbalik lah sikit. Cumanya cara yang sama, cuma huruf yang berbeza. Pastikan bawah dia siapa. Kita kena kenal pasti denominator tu dulu. Kalau denominator dia dalam bentuk linear, maka kita pun kena gunakan cara linear. Contohnya macam ni kan. Cara linear adalah A per X tambah 2. Kemudian asingkan dengan, tengok bawah dia dulu, X kuasa 2 tambah 1. Dia adalah prime quadratic factors. Jadi kita pun tulis macam ni. Tapi ingat tau, kalau selagi dia bukan kompleks, kita boleh tukarkan dalam bentuk linear. Ni kita kena check juga. Sebenarnya adakah dia kompleks atau bukan? So kita check menggunakan ni. 1, 0, 1. Jadi dia adalah khayalan. Khayalan ataupun kompleks lah. Maksudnya tak boleh. Kita tak boleh gunakan kaedah linear. So wajib gunakan Bx tambah C. Okay. So kat sini kita pun carilah jawapan dia. Kita pun darab silang. Kita dapat A kalikan dengan X kuasa 2 tambah 1. Pecahankan dengan bawah dia X tambah 2. Darabkan dengan denominator sebelah. X kuasa 2 tambah 1. Dapatkan je lah. Okay, tambah dengan ni buat kurungan Bx tambah C. Kemudian X tambah 2.
Okay, finally kita dah selesai buat macam ni. Kita pastikan bawah dia habis bawah dia habis, kita hapuskan lah. So yang ni kita boleh terus ni lah. Sekejap Okay, kita boleh terus potong. Okay, kita boleh terus potong. Potong bawah dia sebab dah sama. Potong saja, potong. So yang tinggal adalah 2x tolak 1 samakan dengan AX kuasa 2 tambah 1. Kemudian campur dengan BX tambah C X tambah 2. Cukup dulu sampai sini. Sebab kita ada linear factor, so kita pun sambunglah dengan kaedah yang apa yang awak nampak. Okay. So kita sambung sikit. Nampak linear factor ni ada kat sini. So kita ambil yang ni dulu, linear factor dulu. Utamakan linear factor, sama juga. Nak matikan dia, kita letakkan X sebagai negatif 2 supaya negatif 2 campur 2 dapat kosong. Okay, jadi kita buatlah. Jika X sama dengan negatif 2, so kita pun gantikan 2 negatif 2 tolak 1 sama dengan A negatif 2 kuasa 2 tambah 1 kemudian kosong macam ni. Sebab belakangan tu memang matilah terus. Negatif 2 kali 2 dapat negatif 4. Negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Okay, 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 campur 1 sama dengan 5. Tak tahu tekan kalkulator. Okay, negatif 2 kuasa 2. Macam mana nak tekan negatif 2 kuasa 2? Buka kurungan, negatif 2 kuasa 2. Kalau tak buat kurungan, contohnya kita tak buat kurungan, kita letak negatif 2 kuasa 2, dia akan dapat jawapan negatif 4. So tak boleh kena letak kurungan. So kurungan negatif 2 kena kurungan kuasa 2. Baru dapat jawapan positif. Okay, positif 4. Sebab tu kalau perasan, kena ada kurungan kat sini Sama juga dengan soalan example 1 tadi. Kena ada kurungan. Okay, so 4 campur 1, 5. So 5A. Okay, negatif 5 sama dengan 5A. So A ialah 5 bagi 5 negatif 1 lah kan. Sebab negatif 5 jumpa positif 5 dapat negatif 1. Okay, lepas tu selesai je kita dapat nilai A. Kita dah tak ada dah guna ni. Kita dah gunakan kaedah kuadratik. Okay, kita gunakan kaedah kuadratik macam mana? Equating coefficient of x power of 2. Jadi kena kembangkan lah. So kena kembangkan 2x tolak 1 sama dengan AX kuasa 2. Sebab apa? Sebab A kali dengan X kuasa 2 lah. Okay, A kali X kuasa 2 dapat AX kuasa 2. Kemudian A kali dengan 1 akan dapat A. Okay, selesai. BX kali dengan X akan dapat BX power of 2 ataupun BX kuasa 2. BX kali 2 dapat 2BX. C kali dengan X dapat CX. C kali 2 dapat 2C. Ini adalah persamaan panjang. Okay, bandingkan X kuasa 2 kiri dan kanan. So kita tulis kat sini bandingkan. So kat belah kiri tak ada kosong sama dengan AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2. Buang X ni, so tinggal kosong sama dengan A tambah B
Kosong sama dengan apa? A gantikan dengan negatif 1 jawapan dia. Gantikan dengan negatif 1, kemudian campur B lah. So B, pindahkan negatif 1 jadi positif. So B sama dengan 1. Okay, B sama dengan 1 lah. Sebab pindahkan A je jadi positif kan. Negatif 1 jadi positif, dapat 1. Okay, next. Bandingkan pemala. Okay, bandingkan pemala. So, pemala ni saya guna warna hijau. Okay, pemala di belah kiri adalah negatif 1. Ni jaga-jagalah sebabnya kadang-kadang pelajar ni dia lupa nak ambil negatif. Dia ambil nombor 1 je. Jadi, kena ambil nombor simbol dia sekali lah. Ambil negatif 1. Kemudian kita jumpa A. Kemudian kita jumpa 2C. Jadi, kita pun bandingkan negatif 1 samakan dengan A campur 2C. Ni pun lihat juga simbol 2C ni. Hati-hati kalau dia positif, positif lah. Kalau dia negatif, negatif lah. Hati-hati. Sama juga dengan simbol A ni. Okay, kemudian kita gantikan A tu dengan negatif 1. Okay. Negatif 1 pindah jadi positif. So, negatif 1 campur 1 sama dengan kosong. So, 2C sama dengan kosong. So, 2C samakan dengan kosong. Kosong bahagi 2 tak boleh jadi kosong. C sama dengan kosong. Ingat tau, kalau bila kita dapat nilai A atau B atau C yang sama dengan kosong, kalau kosong ni tak payah tulis. Biarkan kosong saja. Oops. Okay. So, kita pun masukkan dalam rumus tadi dan selesaikanlah. Okay, kita selesaikan. Sekejap saya buang A, B dan C ni sekejap. Okay. So, kita gunakan warna biru lah. Okay, kita baca balik daripada A. Ni A A adalah negatif 1. So, kita pun tulis negatif 1. Tulis kat sini negatif 1. Kemudian B adalah 1. Okay, B kat sini 1 dan C adalah kosong. Okay, jadi bacaan dia macam ni lah. Negatif 1 per X tambah 2 tambah dengan 1X ni tulis X sahaja, tak perlu tulis 1. Kemudian kosong ni tak payah tulis apa-apa lah. Jadi jawapan dia negatif 1 per X tambah 2 campur X per X kuasa 2 tambah 1. Atau kalau nak susun cantik, yang ni depan, yang ni belakang. Tak apa, tak susun tak apa. Mana-mana betul. Jadi kalau kita lihat kat sini, memang jawapan dia macam ni lah. Simple punya jawapan. Okay, kalau kuasa 3, sama je cara dia. Ingat kuasa 3 pun sama tau cara dia. Kita gunakan kaedah macam ni. Sebab kadang-kadang kan kita ada belajar X, 2X tolak 1, kemudian dia ada X kuasa 3 tambah 1. Macam itulah something. Tapi tak silap saya, X kuasa 3 tu kita guna cara ketiga tak silap saya. Tapi itulah nanti saya ajarlah cara ketiga tu minggu depan. Ni cara kedua yang kita gunalah. So satu-satu dulu So 3 contoh kita belajar hari ni. Memang makan masa jugalah. Okey, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan pembelajaran kita hari ni?
Cewek saya okey je. Okey Rozari okey? Okey. Baik. Syahid okey Syahid? Okey. Alright. So kalau masing-masing okey, jadi itu je lah yang kita nak terangkan berkenaan dengan example 1 dengan example 2. Cumanya yang agak keliru sedikit apabila kita nak kembangkan. Nak kembangkan ni dia jadi banyak dia jadi panjang. Sakit mata tau memandang. Tapi tak apalah sebabnya kena buat pelan-pelan. Benda ni tak boleh buat laju-laju. Memang kena buat pelan-pelan lah. Nanti kita selesaikan. Sebab bila kita dapat basic yang ni, kita dapat basic linear factor dengan quadratic factor, kita boleh go through kepada yang seterusnya. Yang mana ada kuasa 3 dan repeat. Repeat yang kita panggil repeat. Repeat. Nanti kita belajar lah. Okay, jadi kalau dah tak ada apa-apa, itu sahaja kot. Jangan lupa untuk siapkan yang exercise baru kita. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan 1, 2, 3 ni adalah linear factor. Dan soalan 4, 5, 6 adalah prime quadratic factor. Jadi gunakan cara yang ada markah pun kecil je saya bagi. Okay, itu saja untuk kelas malam ni. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.